Mari kita berikan standing ovation kepada Datuk Seri Bong Mokhtar. Yang di atas juga. Tepukan bergemuruh untuk Datuk Seri Bong Mokhtar Radin. Hidup Bong! Hidup Bong! Hidup Bong! Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN! Dengan ini saya meresmikan penutup komisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BN dan salam Sabah Maju Jaya. Saudara dan saudari pengacara majlis yang bersusah payah daripada pagi hingga petang, tidak ada seorang pun memberikan tepukan gemuruh untuk mereka. Sahabat saya, Tok Mat, sahabat saya, Tan Sri Joseph Kurup, Yang Berhormat Datuk Seri Rajib Tun Abdul Razak, beliau pun layak untuk diberikan standing ovation oleh kita semua. Terima kasih. Ong Soi. Datuk Dr. Mah Hang Sun. Tuan RT Raja Sekeren. Datuk Seri Zamri. Beliau adalah tenaga dan tulang belakang kepada pentadbiran Barisan Nasional. Setiausaha Agung BN. Sahabat saya, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein Bendahari, Datuk Nurani, Datuk Wanita BN, Datuk Ashraf, Ketua Pemuda BN, Datuk Zahida, Ketua Puteri BN, rakan-rakan saya dari BN Peringkat Pusat dan Negeri, rakan-rakan pengurusi BN Negeri yang datang dari seluruh Semenanjung. Mereka juga layak untuk kita berikan tepukan gemuruh di atas kehadiran rakan-rakan dari Semenanjung. Rakan-rakan pengurusi parti-parti komponen di BRS, terutamanya anak muda yang mempunyai potensi yang besar, Yang Berhormat Datuk Arthur Kurup. Rakan-rakan MCA, MRC, dan juga jangan lupa pengurusi BN dari seluruh 25 kawasan Parlimen Negeri Sabah. Kita berikan juga penghargaan pada mereka. Saudara-saudari, betapa hebatnya ucapan pengurusi BN Sabah tadi. Mustahil untuk saya bercakap dalam style dan nada beliau. Saya tidak mempunyai keberanian seperti beliau. Beliau mempunyai keberanian terutamanya dalam pembukaan cawangan. Saya hormat Datuk Seri Bong Mokhtar dan yang lain yang mempunyai keberanian yang sama.
Saudara-saudari, sesungguhnya semangat yang ditunjukkan oleh Barisan Nasional Sabah ini merupakan bukti kesinambungan tekad para pemimpinnya yang tetap tidak goyah pendiriannya walaupun di lambung gelombang badai politik yang amat mencabar di Sabah ini. Tahniah dan terima kasih orang-orang Barisan Nasional Sabah di bawah kepimpinan Datuk Bong kerana di bawah kepimpinannya saudara-saudari semua adalah pejuang Barisan Nasional dan sentiasa setia dan sentiasa memastikan obor perjuangan terus menyala dan menjadi penyuluh demi kemakmuran negeri dan rakyat Sabah. Sesungguhnya komitmen serta daya juang yang diperlihatkan oleh Barisan Nasional Sabah menjadi penguat semangat dan iltizam keluarga besar Barisan Nasional seluruh negara untuk mengembalikan parti ini yang telah banyak berjasa kembali menerajui tampuk pemerintahan negara, insya-Allah. Radu tatap radu, radu sampai rata jika jentera BN padu menang milik kita. Saudara-saudari, politik Sabah amat unik sifatnya. Orang-orang Sabah juga cukup komposisinya dengan lebih 30 etnik, 50 bahasa dan tidak kurang 90 dialek. Kerencaman ini sebenarnya membentuk suatu kekuatan. Sejak bersama-sama membentuk Malaysia pada tahun 1963, kemajmukan kaum dan etnik negeri Sabah yang dibentuk melalui kerjasama politik menjadi asas perpaduan yang kukuh. Dengan kepelbagaian yang begitu banyak di bawah moto Sabah Maju Jaya. Sehingga kini Sabah berdiri tanding dengan negeri-negeri lain di negara ini. Melihat pada rekod untuk tahun 2017, sebelum Barisan Nasional kehilangan kuasa di Sabah, negeri ini merekodkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK tertinggi dalam negara, iaitu sebanyak 8.2%, melebihi kadar pertumbuhan KDNK peringkat nasional 5.9%. Malah, ketika negara berhadapan dengan pandemik COVID-19, Jabatan Perangkaan Malaysia telah melaporkan untuk tahun 2020, meskipun pandemik COVID-19 telah memberi impak negatif kepada ekonomi negeri, Sabah bersama-sama dengan beberapa negeri yang lain kekal sebagai penyumbang utama KDNK nasional dengan jumlah sumbangan sebanyak 72.1%. Prestasi ini memperlihatkan sejak Malaysia ditubuhkan, kerjasama politik yang wujud melalui kerangka kerjasama Parti Perikatan di Semenanjung dengan Sabah Alliance pada tahun 1963 yang disusuli dengan inisiatif Sabah Bersama Sarawak dan Parti Perikatan Semenanjung bagi menubuhkan Barisan Nasional, sekaligus meletakkan negeri ini berada di landasan yang betul dalam memastikan Sabah melalui proses pembangunan yang menyeluruh dan telah berjaya membawa kemakmuran. Rekod menunjukkan tempoh Sabah menjadi paling maju dalam semua aspek sosioekonomi adalah sewaktu Sabah di bawah pemerintahan Sabah Alliance selama 12 tahun. Dan semasa pemerintahan Barisan Nasional selama 24 tahun. Ini adalah hasil daripada kedinamikan politik Sabah. Dan kedinamikan ini perlu difahami dengan baik. Kerana di dalam kedinamikan itu lahir Sabah yang maju kerana wujudnya kestabilan. Malah tidak salah untuk saya menyebutkan sebagai contoh. Sepanjang tempoh 15 tahun Sabah
di bawah pentadbiran Barisan Nasional yang diterajui oleh Tan Sri Datuk Seri Panglima Musa Aman selaku Ketua Menteri, politik Sabah sungguh stabil dan di bawah kepimpinan beliau Sabah berjaya dibangunkan dengan besar. Pagi tadi beliau bersama dengan kita. Petang ni tidak ada kerana kakaknya ada masalah kesihatan. Walaupun beliau tidak ada sini, anak saudara beliau ada. Beliau sedang memandikan budak di belakang. Namun kita berikan juga tepukan gemuruh untuk Santri Musa Aman sebagai tanda terima kasih kita kepada beliau. Saudara-saudari, politik ketika itu amat stabil. Pembangunan negeri lebih merata. Kemudahan-kemudahan infrastruktur, jalan, air, bekalan elektrik, dua bandar dinikmati di seluruh pelosok termasuk di pedalaman. Pendidikan anak negeri diperkasa. Antara buktinya adalah pengujudan Universiti Malaysia Sabah. Justru saya percaya orang-orang Sabah amat rindukan kepada kestabilan. Dan saya juga percaya semua kita tahu bahawa kestabilan hanya boleh dicapai melalui kerajaan yang kuat dan kukuh. Meneliti ucapan Yang Berhormat Datuk Seri Bong Mohtar Radin, saya yakin jika beliau dibantu oleh PBRS, dibantu oleh MCA, dibantu oleh MRC, dibantu oleh ketua-ketua bahagian, dibantu oleh seluruh jentera Barisan Nasional Sabah, Sabah akan bangkit semula sebagai negeri di bawah Barisan Nasional. Ya, banyak rakan-rakan memberikan komen kepada personaliti Datuk Seri Bong Mohtar. What's wrong with him? Pakai kasut? Tanpa stokin, biasa. Rambut putih jadi hitam balik, biasa. Hurra! 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 Kena tambah cawangan Sabah. Saya yakin jangan biarkan Datuk Seri Bong Mohtar kesorangan. Jangan beliau ditinggalkan kesorangan. Jangan tinggalkan beliau membuat kerja seorang diri. Datuk Seri Bong Mohtar, dengan ini saya mengarahkan seluruh jentera BN Sabah di bahagian-bahagian PDM dan cawangan-cawangan berikan dukungan penuh kepada Bong Mohtar. Siapa yang mahu bekerja untuk beliau, sila bangun. Yang di atas tak bangun, artinya tidak untuk Bong Mohtar. Okey, kita berikan tepukan gemuruh pada jentera kita yang berada di atas pentas. Saudara-saudari, panjang BN memerintah di Sabah. Bagi mengekalkan kestabilan yang berpanjangan, kita sudah lakukan yang terbaik untuk memenuhi tuntutan MA63 sebagaimana disebutkan oleh Datuk Seri Bong. Kita berjaya selamatkan sistem penggiliran Ketua Menteri Sabah yang terlaksana selama 10 tahun sejak 1994. Malah pada zaman Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, banyak penurunan kuasa telah diberikan kepada negeri Sabah. Sekali lagi beliau layak untuk diberikan penghargaan oleh kita semua. Namun terlepasnya kuasa daripada BN pada tahun 2018 telah menyebabkan usaha-usaha hebat ini terencat.
Begitulah terserlahnya kehebatan para pemimpin Sabah yang berjaya mereka yaksa kedinamikan politik dan membina negeri yang stabil. Wajah berseri, rumpun Melayu, semangat membara, jiwa murni. Sabah negeri di bawah bayu, rakyat mesra, hidup harmoni. Saudara-saudari, sejak kekalahan BN, saya secara peribadi amat prihatin dengan perkembangan pembangunan Sabah. Semua yang dirancang telah terbantut apabila BN tewas pada tahun 2018. Antara yang utama pada waktu itu adalah BN telah memulakan pembinaan Pen Borneo sebagaimana disebutkan di awal-awal tadi, termasuk ketika Datuk Seri Najib memberikan ucapan tadi. Tok Mat juga menyebutkan perkara itu. Lebuh raya ini dirancang untuk menjadi nadi utama kepada pembangunan Sabah dengan menyambungkan sebanyak mungkin penempatan penduduk bagi membolehkan rakyat Sabah untuk turut serta dalam kebesarkan ekonomi Sabah dan negara. Pen Borneo menghubungkan Sindumin ke Simpang Mengayau di barat. Dan Pen Borneo menghubungkan Ranau dengan Tawau di timur. Pen Borneo juga adalah pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Sabah. Malangnya, projek ini telah diganggu oleh kerajaan 22 bulan. Bagaimana yang dijanjikan oleh Datuk Seri Bong Mokhtar nanti apabila kita memerintah. Bukan saja projek ini, insya-Allah akan diteruskan dalam waktu yang terdekat. Datuk Seri Bong pastikan kemenangan kawasan-kawasan parlimen di Sabah ini akan menyumbang pembentukan kerajaan di Putrajaya. Saya akan pastikan siapa pun jadi Perdana Menteri dari BN, siapa pun berikan keutamaan untuk melancarkan kelajuan penyiapan Pen Borneo kurang daripada 5 tahun untuk disiapkan. Saudara-saudari, jelaslah kepada kita bahawa keterbantutan dan ketersekatan Pen Borneo dan projek-projek lain jelas. Kerana tanpa kestabilan, tentu ekonomi sukar untuk berkembang. Tanpa kestabilan mencari rezeki tidak senang. Tanpa kestabilan hidup rakyat tidak tenang. Saya percaya sekiranya BN menjadi dominan dan membentuk kerajaan semula, kita akan mulakan dengan memberi fokus yang lebih kepada menyambung semula pembangunan ekonomi yang terkandas sejak 2018. Saudara-saudari, antara perkara yang BN akan beri fokus jika kita menang besar di Sabah dan membentuk kerajaan di Putrajaya adalah pertama, melihat semula kaedah peruntukan kerajaan persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri, terutama sekali kerajaan negeri Sabah. Buat masa ini, peruntukan persekutuan yang diberikan pada negeri-negeri adalah mengikut jumlah per kapita penduduk negeri tersebut dan melalui peruntukan yang disalurkan melalui agensi persekutuan. Ini bererti negeri-negeri yang tidak ramai penduduknya akan mendapat peruntukan yang lebih kecil. Meskipun sistem ini berjaya membangunkan Malaysia pada zaman awal mereka, ianya tidak lagi berkesan pada waktu sekarang. Kerana kita mempunyai banyak cabang atau aspek pembangunan dan semestinya perlu diubah. Situasi sosial dan ekonomi Malaysia sudah tidak sama seperti 50 tahun yang lalu. Kita ingin menjadi negara berpendapatan tinggi dan memberi keadilan sosial yang seadil-adilnya kepada rakyat. Kita mahu membantu mereka yang miskin dan memberikan pekerjaan kepada orang-orang muda. Semua ini memerlukan peruntukan kerajaan persekutuan
diagihkan melalui kaedah baru dan moden. Saya ingin menyarankan, Datuk Bong, pastikan kita memerintah semula di Putrajaya dengan dominan. Jika kita memerintah dengan dominan, kita wujudkan mekanisme secara kriteria pembahagian sesuai dengan perubahan Sabah. Kita akan pastikan peruntukan persekutuan disalurkan terus kepada agensi-agensi negeri Sabah dan tidak melalui agensi-agensi persekutuan sebagai pelaksana. Kita perlu yakin dengan kemampuan agensi-agensi negeri kerana orang Sabah lebih faham keperluan dan keutamaan negeri Sabah. Pengagihan peruntukan pula, seperti yang telah saya lontarkan tadi, tidak lagi boleh berasaskan pada per kapita dan sebaliknya perlu berdasarkan kepada agenda atau agenda-based distribution. Pada hemat saya, pendekatan ini lebih sesuai bagi Sabah khususnya. Contohnya, Kerajaan Persekutuan perlu mengagihkan peruntukan yang besar untuk Sabah bagi agenda membangunkan infrastruktur, agenda pembasmian kemiskinan dan agenda pendidikan anak-anak Sabah. Pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Najib menyebutkan akan ada jambatan antara Sabah, antara Labuan dan Membakut. Datuk Seri, insya-Allah kalau BN memerintah dan dominan semula, kita lanjutkan jambatan dari Labuan ke Membakut. Menumbuk. Satu lagi jambatan, Datuk Bong. Pulau Bumbum. Datuk Bong janji dengan perwakilan, mesti jambatan Bumbum ini dibuat juga kalau kita menang dan dominan di Putrajaya. Yang kurang tepuk ni pasal kau tak yakin dengan Bong ke? Berikan semangat pada beliau. Jika BN menguasai dan mentadbirkan Kerajaan Persekutuan, insya-Allah perkara ini akan kita laksanakan dan saya berjanji Sabah tidak akan pernah ketinggalan. Kedua, BN akan berusaha untuk menyelesaikan isu-isu rakyat yang mendesak yang telah lama berlarutan di Sabah dengan segera. Isu perkhidmatan internet jalur lebar, isu infrastruktur asas dan isu akses kepada pendidikan antara lain-lainnya. Masalah ini perlu ditangani dengan pendekatan baharu dan mekanisme yang lebih efektif dan efisien. Kita perlu yakinkan rakyat di Sabah ini bahawa BN bukan saja mahu memajukan negeri pada jangka panjang, tetapi jika rakyat mengundi BN untuk menjadi kerajaan semula, kestabilan akan dicapai dan kestabilan akan memudahkan kerajaan memberi fokus kepada peningkatan sosioekonomi yang lebih baik. BN menang, negeri tenang, rakyat senang. Itulah misi kita. Ketiga, Sabah perlukan agenda pembangunan baharu untuk menjadi lebih maju. Tagline atau slogan Sabah Maju Jaya akan kurang berjaya jika tiada agenda pembangunan baharu untuk ditawarkan kepada rakyat negeri ini. Saya yakin jika jentera kita kuat di bawah dan jika jentera kita tersusun, jangan fikir tentang peruntukan, jangan fikir tentang dana. Dana kita datang dari Bendahari Agung Barisan Nasional. Datuk Seri Hisham, insya-Allah beliau akan mengusahakan onsoi. Datuk Hisham, bukan saya suruh, mereka suruh Datuk Hisham. Tanggungjawab Datuk Hisham cari duit yang sepatutnya.
wang bukanlah segala-galanya, walaupun segala-galanya memerlukan wang. Tapi saya yakin orang Sabah ini bekerja bukan kerana wang. Mereka tidak pernah wang, tidak pernah minta wang. Jentera Sabah, kalau diberi pasti ambil. Saudara-saudari, Gunung Kinabalu sudah terkenal. Cantik pandangan, hutan simpan. Ayuh undi Barisan Nasional demi kestabilan masa depan. Jika BN diberi kepercayaan di Sabah dengan mandat yang besar, insya-Allah. Dan jika BN diberi mandat di pusat, kita akan memberi tumpuan kepada dua perkara besar sebagai agenda pembangunan baharu. Pembangunan baru ini yang saya ingin sebutkan khusus untuk Sabah. Pertama, membangunkan potensi ekonomi, sektor pelancongan serta maritim. Dan kedua, membangunkan Sabah dengan mengambil kira rancangan pembinaan ibu kota Indonesia yang baru di Kalimantan. Maka dengan ini, Convention BN Sabah bersetuju dengan saranan Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak bahawa Borneoization akan didukung oleh BN Sabah supaya limpahan ini akan dapat ke Sabah juga. BN Sabah tentunya akan membangunkan potensi ekonomi yang pelbagai, termasuk potensi ekonomi maritim, dengan terlebih dahulu memperkasakan infrastruktur yang tidak lengkap dan usang, memperkukuhkan kawalan keselamatan, terutama sekali keselamatan sepadan di pesisir pantai Sabah, dan juga perebutan wilayah dan tuntutan beberapa kawasan di perairan Laut Cina Selatan. Semua perkara tersebut perlu diselesaikan bagi memberikan keyakinan kepada sektor swasta untuk terus melabur dalam ekonomi maritim di Sabah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahawa Indonesia akan membina ibu kota baru mereka di Kalimantan yang akan dikenali sebagai Nusantara. Fasa pertama akan siap pada tahun 2020 dan akan siap sepenuhnya pada tahun 2045. Sabah harus merebut peluang limpahan ekonomi daripada pembinaan ibu kota ini dengan membangunkan lebih banyak infrastruktur di kawasan sepadan, terutama di Tawau dan Lahad Datu, di Sebatik dan Kalabakan di sebelah Kalimantan. Pihak sana, pihak Indonesia telah merancang untuk membina jalan-jalan di kawasan sepadan sepanjang 1,700 km. Di sebelah Simang Garis Indonesia, mereka telah membina infrastruktur seperti CIQ dan jalan yang lengkap. Bagaimana pula kita di Sabah? Jika kita cepat, kita akan dapat banyak manfaat. Jika kita lembab, orang lain akan ambil peluang. Jika Indonesia boleh, kenapa tidak Sabah? Sabah pasti boleh untuk sama memacu pembangunan dengan mereka. Tetapi kalau bukan BN yang mengambil alih, kita hanya menjadi pemerhati. Orang-orang Sabah tidak rela untuk jadi pemerhati. Orang-orang Sabah amat rindu pada BN. Orang-orang Sabah akan bekerja kuat kerana mereka telah melalui 16 pilihan raya negeri dan akan ada PRU ke-15. Bangun rakyat Sabah, bangun pengundi Sabah, bangun jentera Sabah untuk memastikan BN akan berkuasa semula di bumi bawah bayu ini. Sungguh pun kali ini kita bercakap tentang Sabah. Namun kita perlu faham bahawa pembangunan Sabah tidak akan berjaya tanpa kerjasama politik di semua pihak, di negeri dan di pusat. Kejayaan yang akan datang sebagai future plan kita, insya-Allah
kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Slogan dan dalam moto Sabah Maju Jaya bagi saya masih amat relevan hingga sekarang. Malah slogan Sabah Maju Jaya juga turut punya peranan memajukan Malaysia. Namun sejauh mana kemajuan ini memberikan limpahan kepada rakyat Sabah, ianya bergantung kepada kestabilan Sabah itu sendiri. Ini penting untuk diperbaiki. Muhasabahlah dan bergerak ke hadapan dengan dasar dan pembangunan yang lebih baik lagi pada masa akan datang. Hakikat ini, kita tidak akan hanya berhenti di sini. Kita sedang mempersiapkan acuan agar Sabah akan maju lebih cepat. InsyaAllah, kita akan laksanakan dengan pimpinan Barisan Nasional Sabah, BN, akan lebih realistik dan optimistik dalam memastikan Sabah berada pada tahap lebih baik pada masa akan datang. Justru, pastikan BN bersama-sama rakan kongsi parti-parti sahabat di Sabah menang dalam PRU ke-15 dan seterusnya insya-Allah mentadbir negara. Banyak yang telah kita pelajari dan muhasabah atau self-criticism selepas kekalahan yang lalu. Dan ini menjadi penyuntik pada kejayaan yang lebih besar dan lebih bermakna. InsyaAllah, indahnya maya di pinggir kota, pohon kehijauan umpama hiasan. Sabah satu-satunya negeri kita, mari pertahan habis-habisan. Dengan harapan itu, marilah kita bulatkan tekad, satukan hati, dan tetapkan pendirian bahawa yang paling utama adalah Barisan Nasional. Yang harus dibenangkan adalah Barisan Nasional. Yang akan menjadi sandaran kepada rakyat semua adalah Barisan Nasional. Saya mahu melihat komitmen parti-parti komponen di Sabah ini. Saya mahu lihat bagaimana sokongan jentera UMNO yang bagi memastikan jentera BN. Saya mahu lihat jentera daripada UMNO Sabah. Sila bangun. UMNO Sabah, sila bangun. PBRS, sila bangun. MCA, sila bangun. MIC, sila bangun. Walaupun sedikit sana, sedikit sini, tetapi lidi penyapu yang disatu diikat dengan kuat, seperti Ikatan Barisan Nasional. Kita pastikan Barisan Nasional dominan semula untuk negeri Sabah ini. Onsoi! 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 Hurra! 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 Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN! Dengan ini saya meresmikan penutupan Convention BN Negeri Sabah tahun 2022 dengan resminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.